Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah taala akan segala dosa kita yang telah kita lakukan, dan sama-sama kita bermohon kepada Allah taala juga untuk menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada video-video yang lalu saya telah menjelaskan secara ringkas tentang apakah itu tarekah dan apakah itu guru mursyid. Tarekah pada umumnya ialah jalan ataupun pelaksanaan tentang syariat. Ini kita melaksanakan tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan tarekat yang khusus ialah tarekat yang dikata sebagai satu metod ataupun cara ataupun kaedah pelaksanaan untuk mensucikan hati kita dari hawa nafsu, daripada hawa nafsu amarah dan menggantikan dia kepada nafsu mahmudah. Dan guru mursyid adalah pembimbing di dalam tarekah yang khusus. Ini mengajar kita, membimbing kita bagaimanakah cara untuk mensucikan hati kita daripada nafsu amarah. Baik, pada kali ini saya ingin menjelaskan lagi satu elemen yang penting dalam tarekah, iaitu bai'ah. Apakah bai'ah? Bai'ah ini secara umumnya adalah perjanjian ataupun yang semaksud dengannya. Dalilnya adalah dalam surah Al-Fath, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Surah Al-Fath. Apa maksudnya? Maksudnya kita buka Quran juga. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bai'ah iaitu berjanji setia ataupun patuh kepada engkau ya Muhammad, hanya sebenarnya mereka bai'ah kepada Allah. Maknanya orang yang berbai'ah, berjanji setia kepada Nabi Muhammad, sebenarnya mereka berjanji setia dengan Allah. Baik. Dalam tarekah, bai'ah adalah satu syarat penting. Berbai'ah kepada siapa? Berbai'ah kepada guru mursyid. Iaitu mengambil zikir daripadanya dan mengikut panduan yang diajarkannya dalam kita mensucikan hawa nafsu kita daripada dan menggantikan dengan nafsu kebaikan. Jikalau tidak ada bai'ah, tidaklah dinamakan bertarekah, kerana sepakat ulama-ulama tarekah ataupun ulama sufi, seseorang yang ingin menjalani jalan tarekah ataupun cara-cara mensucikan hawa nafsu, wajib ia berbai'ah kepada pembimbingnya ataupun guru mursyidnya. Bai'ah ini sebagaimana saya sebut dalam Quran tadi, ada dalil, ada dalil, bukan tak ada dalil. Bai'ah kepada guru mursyid itu atau bai'ah kepada Nabi itu menjadi dalil kepada bai'ah kepada guru mursyid. Cuma guru mursyid itu bukanlah Nabi. Cuma diambil kaedah, diambil perbuatan itu sebagai kaedah tarekat, di mana sahabat-sahabat apabila masuk Islam, mereka berbai'ah, ini berjanji setia kepada Nabi untuk melaksanakan segala suruhan Allah dan berjanji kepada Nabi untuk mempertahankan Islam. Seperti mana Baitul Ridwan, di mana sahabat-sahabat berbai'ah, berjanji untuk mempertahankan Nabi dan mempertahankan Islam daripada ancaman orang Quraisy. Bai'ah ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, cuma kita tak sedar saja. Contohnya, kita masa kita kecil-kecil dulu, kita berjanji kepada ibu bapa kita, kita telah melakukan kesalahan, contohnya telah berbuat jahat, bapa kita marah pada kita dan kita pun berjanji, kita berjanji, abah, saya berjanji saya tak akan buat lagi. Itu pun bai'ah. Itu contoh bai'ah yang paling mudah dalam hidup kita. Jadi kenapa
dalam tarekah ada syarat berbai'ah. Ya. Kerana tarekah itu ibarat satu rantaian cincin yang bersambung-sambung, ya. Rantai yang ada cincin dia bersambung-sambung, ya. Daripada satu guru kepada guru, daripada guru kepada guru, daripada satu guru ke satu guru. Setiap guru itu, mursyid itu berbai'ah terlebih dahulu dengan mursyid dia. Ya. Dan guru mursyid itu melantik ia menjadi mursyid. Dan ia melantik orang bawahnya menjadi mursyid. Dia bersambung. Tetapi syaratnya dia mesti ada berbai'ah. Ya. Demikian juga kita. Kita sebagai orang ahli awam, kita berbai'ah kepada guru kita. Kepada mursyid kita. Guru mursyid kita mentalkinkan ataupun menijazahkan istilah tasawuf, istilah tarekah, ijazahkan kita zikir-zikir yang perlu, yang wajib kita laksanakan atas jalan tarekah. Dan kita pun dalam niat hati kita ialah menerima bai'ah itu untuk melaksanakan kerana Allah. Ya, kita berzikir kerana Allah, ya. Dan kita berjanji ataupun kita berjanji setia pada mursyid kita, kita akan laksanakan apakah zikir-zikir ataupun ajaran-ajaran ataupun panduan-panduan yang dia akan ajar kepada kita. Ya, mencontohi sahabat berbai'ah kepada Nabi dan berjanji setia dan berjanji patuh akan melaksanakan apa sahaja arahan atau ajaran Nabi. Seperti mana yang saya katakan tadi, cuma guru mursyid itu bukanlah Nabi, bukan, dan ia tidak maksum sebagaimana Nabi, tetapi kita ambil contoh sirah Nabi dengan sahabat, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bai'ah pun boleh kita sebut dalam pelajaran kita dengan ustaz-ustaz yang lain, ustaz-ustaz yang biasa contohnya. Kita belajar dengan dia di masjid contohnya, kemudian kita beriktikad ataupun kita berazam untuk melaksanakan apa yang diajar oleh ustaz itu. Ya. Cuma ia bukanlah khusus, dia sebagai umum. Ya, tetapi apabila kita sebut bai'ah dalam tarekah, ia khusus antara mursyid dengan mursyid, dan antara murid ataupun salik dengan mursyid dia. Ya. Bai'ah ini ada juga disebut dalam sirah antara Nabi dengan Sayyidina Ali. Ya. Iaitu satu hari Sayyidina Ali berjumpa Nabi, dan Nabi pun berkata dia akan ajarkan satu kalimah yang sangat besar kelebihannya. Iaitu apa? Iaitu kalimah la ilaha illallah. Ya. Sayyidina Ali pun bertanya kepada Nabi, bagaimanakah caranya? Nabi pun berkata, ya Ali, pejamkan matamu dan ikut apa aku kata. Ya. Kemudian Sayyidina Ali pun memejamkan mata, Nabi pun mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. Dan Sayyidina Ali pun mengikut. Ya. Nabi kata la ilaha illallah, Sayyidina Ali pun mengikut la ilaha illallah. Ya. Jadi itulah kaedah bai'ah. Ya. Apabila kita berbai'ah kepada guru kita ataupun ingin menyertai menjadi ikhwan sesuatu tarekah, inilah caranya. Mursyid itu akan berkata, okey, berniat masuk tarekah Naqsyabandi atau Ahmadi contohnya kerana Allah. Ikut apa saya kata. Guru mursyid akan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamati wa nafatin adalah Allah. Yang murid yang baru pun akan mengikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamati wa nafatin adalah Allah. Kemudian disebut la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bagi tarekat Ahmadiyah. Kemudian guru pun berdoa. Kemudian guru akan mengijazahkan apa zikir-zikir yang perlu, yang wajib ia lakukan pada masa-masa yang ditentukan. Ya. Jadi hendaklah kita faham. Ya. Jadi bai'ah dalam tarekah ini bukan sesuatu yang bid'ah atau yang diada-adakan, tetapi ada dalil daripada Quran dan juga ada dalil daripada sirah Nabi dan sahabat. Jadi sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.